Safiyyah fasarat ila Dihyah al-Kalbi ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل عتقها صداقها فقال عبد العزيز بن صهيب لثابت يا أبا محمد أنت قلت لأنس ما أصدقها فحرك ثابت رأسه تصديقا له وبه قال حدثنا تصديقا له حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية فأعتقها وتزوجها فقال ثابت لأنس ما أصدقها قال أصدقها نفسها فأعتقها. Itulah dua hadis yang berkait dengan perkara yang sama lah, lebih kurang saling menjelaskan satu sama lain. Kita akan bincangkan dua hadis ini insya-Allah hari ini. Sebelum itu terlebih dahulu kita tengok terjemahannya. Imam Bukhari berkata Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, katanya Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami daripada Thabit daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Nabi SAW pernah melaksanakan salat subuh dekat Khaybar ketika hari masih gelap, yakni di permulaan masuknya waktu subuh. Jadi Nabi bersembahyang subuh tak jauh daripada Khaybar. Kemudian bersabda, Allahu Akbar, hancurlah Khaybar. Sesungguhnya kami apabila mendatangi kawasan sesuatu kaum, maka amat buruklah pada pagi hari yang dialami orang-orang yang diperingatkan. Fasa as-sabahul munzarin itu adalah petikan daripada Al-Quran. Di dalam surah As-Saffat ayat 177. Penduduk Khaybar keluar ke jalan-jalan, yakni untuk pergi bekerja. Akhirnya Nabi SAW membunuh para pasukan perang mereka dan menawan anak-anak dan isteri-isteri. Salah seorang yang termasuk dalam tawanan perang tersebut adalah Safiyyah. Mula-mula beliau diperolehi Dihyah al-Kalbi, kemudian diperolehi Nabi SAW dan dikahwini baginda dengan menjadikan pembebasan sebagai mas kahwinnya. Abdul Aziz berkata kepada Thabit, wahai Aba Muhammad, apakah kamu bertanya kepada Anas apa yang Nabi SAW berikan sebagai mas kahwinnya? Maka Thabit menganggukkan kepalanya, tanda membenarkan. Jadi yang Thabit tanya tu ada dalam riwayat seterusnya. Imam Bukhari berkata Adam bin Abi Iyas meriwayatkan kepada kami, katanya Syu'bah meriwayatkan kepada kami daripada Abdul Aziz bin Suhaib, katanya aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Nabi SAW menawan Safiyyah lalu memerdekakannya, kemudian mengahwininya. Thabit bertanya kepada Anas, apa mas kahwinnya? Anas menjawab, mas kahwinnya adalah kemerdekaan dirinya. Jadi itulah dua hadis berhubung dengan Safiyyah dimerdekakan oleh Nabi SAW dan selepas itu dikahwini baginda. Dan Safiyyah ini adalah tawanan perang Khaybar. Jadi sesuailah hadis ini diletakkan di bawah perang Khaybar sebab dia ada kaitan dengan perang Khaybar. Dan kalangan wanita atau disebutkan di sini dalam hadis sebelum ni zurriyah dipanggil. Kalau kita zuriat tu keturunan kan, cucu cicit tu. Di sini bukan makna itu pun ada dalam bahasa Arab selain daripada itu makna anak-anak kecil, dan perempuan-perempuan itu pun dipanggil zurriyah juga. Mereka dijadikan sebagai tawanan perang
yang berperang, yang terlibat secara langsung dalam peperangan itu sama ada terbunuh dalam peperangan atau dihukum bunuh. Begitulah kebanyakannya. Jadi ini sebenarnya bukan cerita soal perkahwinan. Imam Bukhari menyebutkan juga hadis ini di bawah bab perkahwinan. Perkahwinan dengan mas kahwinnya ialah pembebasan diri hamba tu. Itu di bawah kitabun nikah pun ada juga hadis ini. Tetapi di sini lebih dikehendaki oleh Imam Bukhari sudut tawanan perang itu perang mana? Perang Khaybar. Sebab itu Khaybar. Kalau dalam riwayat ini jelas nampak ni dalam peristiwa mana berlaku tu penawanan itu. Khaybar. Dalam riwayat yang satu lagi tak ada, tapi cerita yang sama lah. Safiyah itu berkahwin dengan Nabi. Safiyah itu dimerdekakan oleh Nabi dan pemerdekaannya atau pembebasannya itulah yang dijadikan sebagai mas kahwin. Dan itu berlaku dalam perang Khaybar. Dari sudut itulah hadis ini sesuai sekali diletakkan di bawah Ghazwah Khaybar. Kerana semua ini berlaku selepas berlakunya Ghazwah Khaybar, yakni perang Khaybar. Dan ia berlaku pada tahun yang ke-7 ya, pada tahun yang ke-7. Baik. Hadis ini sebenarnya sebelum ni yang dekat-dekat dengan ni lah, kita dah bertemu dah beberapa kali. Ni macam di sini Kharibat Khaybar. Cuma Imam Bukhari ambil sudut-sudut tertentu lah. Semuanya ini berlaku dalam perang Khaybar. Dalam perang Khaybar. Okey. Macam ni hadis sebelum ni. Kharibat Khaybar. Khaybar semuanya. Lepas tu dalam riwayat sebelum ni disebut juga tentang pengharaman daging keledai. Itu juga berlaku dalam peristiwa perang Khaybar. Itu semua dalam hadis-hadis sebelum ni lah. Baik. Sekarang ni kita nak tengok hadis ni. Salah seorang yang termasuk dalam tawanan perang tersebut adalah Safiyah. Itulah dari segi sebutan yang betulnya. Orang kita sekarang ni nama tu macam ala-ala orang putih Inggeris. Ejaannya pun macam lain dan sebutnya pun macam lain. Tapi yang betulnya yang ni lah, Safiyah. Bukan Sofia dan sebagainya. Ya walaupun maknanya pun bagus juga, tapi itu bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab sebutannya begini. Mula-mula beliau diperolehi Dihyah Al-Kalbi. Kita ingatkan Dihyah Al-Kalbi ni seorang sahabat Nabi SAW yang rupa parasnya dekatlah, mirip dengan Nabi SAW. Tidak jauh rupa dia. Dan sangat cantik orangnya. Dihyah Al-Kalbi. Kita dah bertemu dalam Bukhari ni beberapa tempat. Sebelum ni pun dah bincang dah tentang dia. Tapi kepada yang baru-baru yang belum lagi tahu kisah dia ni, elok juga kita sebutlah sedikit. Iaitu Dihyah Al-Kalbi ni seorang yang sangat cantik. Kerana kecantikan dia bimbang, takut. Orang perempuan ni terpesona dengannya. Bila dia masuk ke Madinah, dia pakai ni niqab, niqab, tudung ni nampak mata saja. Dia tak macam orang perempuan lah. Macam orang perempuan biasanya tutup kan, pakai niqab tu tak nampak juga rupa sepenuhnya, nampak mata. Dia pakai macam tu lah, untuk menyelamatkan keadaan takut-takut timbul fitnah. Apa timbul fitnah? Mana ada ramai orang yang terpaut hati dengan dia lah, jadi gila dengan dia lah. Itu dia cantik orangnya, Dihyah Al-Kalbi ni. Dan beberapa kali Jibril datang kepada Nabi dalam rupa Dihyah. Itu dalam hadis-hadis disebut. Maknanya dia sangat mesra, dekat dengan Nabi. Dari segi rupa paras dia pun begitu. Jibril datang beberapa kali dalam rupa dia. Bukan Dihyah sebenar. Bila ditanya dia pun tak tahu.
Dia pun tak tahu, dia bukan ada di situ pun. Tapi Jibril tu mari dalam rupa dia. Inilah keistimewaan Dihyah. Mula-mula beliau diperolehi Dihyah. Sarat ila Dihyah. Fasarat ila Dihyah. Ini kalau bahasa Arab makna asal dia, mula-mula dia pergi kepada Dihyah Al-Kalbi. Kemudian pergi kepada Nabi. Maksudnya diperolehilah. Maksudnya diperolehilah. Baik, 744 kita ada nota di situ. Saya minta sesiapalah baca. Siapa nak baca ni? Silakan. Silakan, siapa nak baca? Ni cerita ni. Saya baca boleh Maulana? Siapa ni? Ali Hanifah Maulana. Ali Hanifah. Ya, boleh. Silakan. 744. Ceritanya berdasarkan riwayat lain. Yang lebih terperinci ialah Safiyah pada ketika itu merupakan seorang janda sehari yang kematian suami kerana dibunuh dalam peperangan Khaybar. Bekas suaminya bernama Kinanah bin Abil Huqaid. Setelah Safiyah dan wanita-wanita lain bersama kanak-kanak menjadi tawanan perang, Dihyah datang menemui Nabi SAW untuk meminta seorang hamba sahaya wanita. Nabi SAW menyuruhnya pergi memilih mana-mana seorang daripada wanita tawanan perang yang ada. Dihyah pun pergi dan diambilnya Safiyah. Orang yang bertanggungjawab menjaga tawanan perang Khaybar itu pun datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Nabi Allah, engkau telah memberikan Safiyah, anak ketua Bani Quraidah dan Bani An-Nadir kepada Dihyah, sedangkan ia hanya layak untukmu." Maka Rasulullah SAW mengambil kembali Safiyah dari Dihyah dan memberikan kepadanya sebagai ganti Safiyah seorang hamba sahaya perempuan yang lain. Ditambah lagi dengan 7 orang hamba. Setelah itu Rasulullah SAW menawarkan Islam kepada Safiyah. Beliau menyambut baik tawaran Rasulullah SAW itu dan terus memeluk agama Islam. Setelah itu Rasulullah SAW memerdekakannya dan berkahwin dengannya. Pembebasannya daripada perhambaanlah yang dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai kahwinnya. Jadi itulah gambaran ringkas cerita sebenarnya. Macam mana Safiyah tu diperolehi Dihyah. Asalnya dia pergi bertemu dengan Nabi dalam peristiwa tu, mintalah dengan Rasulullah sebab dia pun kira-kiranya ada hak juga daripada harta rampasan perang. Jadi yang jadi tawanan tu jadi rampasan perang lah. Dia jadi gitulah. Dia asalnya pergi minta dengan Nabi, bukan dia tuju kepada Safiyah pun, dia tak tengok pun lagi. Nabi SAW pun tak tengok juga. Dia pergi minta, kalau dapat, kalau boleh, seorang hamba sahaya wanita. Mana jadi hamba ni? Hamba zaman dahulu, salah satu punca perhambaan, dalam sistem perhambaan dahulu, ialah tawanan perang. Apabila jadi tawanan perang, dia jadi hamba. Jadi Nabi SAW pun suruhlah, pergilah. Pilih yang mana-mana kamu nak, kamu ambil lah. Sebab Nabi tahu memang dia berhak pun. Sebab dia terlibat juga dalam peperangan itu. Jadi dia pergi, dia ambil Safiyah. Mana dia pun tak tahu sebelum itu. Jadi kebetulan mana dia pilih-pilih, mana dia ambil Safiyah. Safiyah itu sendiri pun maknanya yang terpilih, yang dipilih. Sebab itu setengah-setengah ulama kata asalnya nama dia bukan Safiyah pun. Namanya Zainab asalnya. Safiyah itu kerana ia terpilih, dipilih. Ataupun termasuk dalam bahagian yang khusus dengan Nabi SAW daripada harta rampasan perang. Dipanggil Safi. Safi itu makna Nabi SAW dapat bahagian dia daripada harta rampasan perang yang khusus dengan dia. Dia boleh ambil yang mana-mana dia nak. Begitu. Nabi SAW pun pergi suruh ambil lah. Jadi dia pergi, dia ambilnya Safiyah. Lepas tu orang yang bertanggungjawab menjaga tawanan perang, dan berdasarkan beberapa riwayat, bukan seorang dua lah, beberapa orang pergi bertemu dengan Nabi SAW dan kata kepada Nabi,
wahai Nabi Allah, engkau telah memberikan Safiyah, anak ketua Bani Quraizah dan Bani Nadir. Setengah-setengah riwayat tu menyebutkan bukan ketua, tapi dia tu raja. Raja Bani Quraizah dan Bani Nadir. Jadi mereka nampak tak sesuai lah, tak berapa kena. Sebab ini urusan dunia kan, urusan dunia, jadi mereka sebut begitulah. Kalau layak pun untukmu. Sebab kalau nak kira ya layak, ramai lagi yang lain. Mungkin akan timbul perselisihan ke, ataupun pertikaian ke, ataupun perbahasan ke. Sebab ramai lagi yang lebih layak daripada Dihiyah pun ada. Jadi untuk mengelak daripada semua itu, Nabi SAW fikir sesuai juga apa yang disebutkan oleh sahabat itu. Jadi Nabi SAW pun ambil kembali Safiyah dari Dihiyah. Dan sebagai gantinya dia bagi seorang hamba sahaya perempuan yang lain. Kalau mengikut setengah-setengah riwayat, selain daripada Safiyah, yang ditawan itu sepupunya. Sepupu dia pun ditawan juga. Atau dalam setengah riwayat yang lain disebut anak kepada pakciknya. Mana sepupu lah. Sepupu bagi kepada Dihiyah. Tapi Nabi nampak dia kurang berpuas hati, maka Nabi tambahkan lagi. Nanti sebagaimana kita akan tengok dalam riwayat, ada riwayat itu tambah lagi 7 orang hamba sebagai ganti. Lepas tu selesailah masalah. Tak ada apalah. Jadi Rasulullah kembali mengambil itu, kira-kiranya pada asalnya Rasulullah memang berhak pun. Dan itu kalau di dalam kitab-kitab hadis dia ada bab safi. Safi itu maksudnya bahagian daripada rampasan perang, harta rampasan perang yang berhak diperolehi Nabi. Dan Nabi boleh pilih mana-mana yang dia nak. Itu kelebihannya. Sebab itu Nabi SAW dia boleh hidup dengan senang juga, dengan kaya raya juga. Walaupun dia tak boleh mengambil zakat, sedekah apa tak boleh. Tetapi Nabi SAW berhak mendapat daripada harta rampasan perang. Antara yang istimewanya disebut Safi. Safi. Dalam Quran disebut Anfal. Setelah itu Rasulullah SAW menawarkan Islam kepada Safiyah. Lepas tu bincang-bincang, Rasulullah tawarkan tak mahu masuk Islam. Dia menyambut baik. Lepas tu dia masuk Islam. Selepas itu Rasulullah SAW memerdekakannya dan berkahwin dengannya. Lepas tu apa mas kahwinnya? Pembebasannya. Perbuatan memerdekakannya itulah daripada perhambaan lah yang dijadikan oleh Rasulullah sebagai mas kahwinnya. Jadi ini termasuk dalam masalah khilaf. Tetapi perbincangan yang lebih detail kebanyakan ulama tidak bincangkan di sini, di bawah kitabun nikah, di sana dibincangkan. Dan dikahwini baginda dengan menjadikan pembebasannya sebagai mas kahwin. 745. Ini kalau boleh orang lain pula baca. Siapa nak baca? Silakan. Saya baca mana? Apa ni? Saleh. Saleh. Silakan. 745. Hadis ini menunjukkan pembebasan Safiyah itu sendirilah yang dijadikan sebagai mas kahwinnya oleh Rasulullah SAW. Tidak ada mas kahwin lain diberikan kepadanya. Pembebasan hamba wanita itu sendiri bolehkah dijadikan sebagai mas kahwin oleh seseorang yang hendak berkahwin dengannya atau tidak boleh? Dalam masalah ini terdapat khilaf, yakni perbezaan pendapat di kalangan ulama. Sekumpulan ulama tabi'in seperti Sa'id al-Musayyab, Hasan al-Basri, Ibrahim al-Nakhai, Tawus dan Az-Zuhri berpendapat boleh. Demikian juga pendapat Sufyan al-Thawri, Daud al-Zahiri, Abu Yusuf, Ahmad dan Ishaq bin Rahawai dari kalangan imam-imam mujtahidin sesudah mereka. Dalam masalah ini, Imam Bukhari nampaknya sependapat dengan golongan ini. Mereka berpegang dengan zahir dua hadis Anas ini dan hadis-hadis lain seumpamanya. Menurut mereka, jika seseorang yang hendak memerdekakan hamba sahaya perempuannya mensyaratkan bahawa pembebasannya lah nanti akan menjadi mas kahwinnya apabila mereka berkahwin, maka akad perkahwinannya, pembebasannya daripada perhambaan dan juga pembebasannya itu sendiri sebagai mas kahwin. Semuanya, yakni ketiga-tiganya sah berdasarkan zahir hadis ini.
Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Al-Hasan Al-Shaybani, Zufar bin Huzail, Malik Al-Syafi'i, Ibnu Syubrumah, Al-Layth dan lain-lain pula berpendapat tidak boleh. Dan perkahwinan dengan mas kahwin seperti itu tidak sah. Alasan mereka ialah firman Allah di dalam surah An-Nisa ini. Wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin. Bermaksud, dan sebaliknya dihalalkan bagi kamu perempuan-perempuan yang lain daripada yang tersebut itu untuk kamu mencari isteri dengan harta kamu secara bernikah, bukan secara berzina. An-Nisa ayat 24. Firman Allah ini menunjukkan perlu adanya sesuatu berupa harta yang dijadikan sebagai mas kahwin. Apa yang tersebut di dalam hadis ke 3879 dan 3880 selepas ini adalah khusus untuk Rasulullah SAW apabila ada wanita yang menyerahkan diri kepadanya untuk dikahwini. Perkara ini yang disebut Allah pada firman-Nya di dalam perkara inilah yang disebut Allah pada firman-Nya di dalam suratul Ahzab berikut. Wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabiyyi in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Bermaksud, dan kami telah halalkan bagimu mana-mana perempuan yang beriman yang memberikan, yakni menyerahkan dirinya kepada Nabi untuk dikahwininya dengan tidak membayar mas kahwin, kalaulah Nabi suka berkahwin dengannya. Perkahwinan yang demikian adalah khas bagimu semata-mata, bukan bagi orang-orang yang beriman umumnya. Al-Ahzab ayat 50. Jawapan yang kedua bagi dua hadis Anas di atas ialah berdasarkan satu hadis Anas yang lain, iaitu Rasulullah SAW bahkan telah membeli Safiyah daripada Dihyah dengan harga, yakni pertukaran 7 orang hamba yang lain. Harga pembeliannya itulah yang dikira sebagai mas kahwinnya. Lihat hadis Anas berkenaan riwayat Abu Daud di bawah ini. Haddatsana Muhammad bin Khallad Al-Bahili. Haddatsana qala haddatsana Bahru bin Asad. Bahzu bin Asad. Qala haddatsana Hammad akhbarana qala akhbarana Thabit an Anas qala waqa'a fi sahmi Dihyah jariyah jamilah فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم ب7 أرؤوس ثم دفعها إلى أم سليم ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها وتهيئها. قال حماد وأحسبه قال وتعتد في بيتها صفية بنت حيي. Bermaksud, Anas meriwayatkan, katanya, Dihyah telah mendapat seorang hamba perempuan yang cantik sebagai habuan perangnya. Lalu Rasulullah SAW membelinya dengan harga yakni pertukaran 7 orang hamba yang lain. Kemudian baginda menyerahkannya kepada Ummu Sulaim untuk dipersiap dan dihiaskan. Kata Hammad, aku rasa beliau, yakni Thabit berkata, Safiyah binti Huyai telah beriddah di dalam rumahnya, yakni rumah Ummu Sulaim. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad dan Ibn Hibban. Imam At-Tirmizi setelah mengemukakan hadis Anas di atas berkata, hadis Anas itu adalah hadis hasan sahih. Amalan, yakni dalam masalah ini, mengikut hadisnya itu di sisi setengah ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi SAW dan selain mereka. Dan itulah pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Sesetengah ahli ilmu pula melarang daripada dijadikan pembebasan hamba wanita itu sebagai mas kahwinnya. Akad nikah sendiri itu dia. Sesetengah ahli ilmu pula melarang daripada dijadikan pembebasan hamba wanita itu sendiri sebagai mas kahwinnya. Akad nikah tidak akan sah selagi tidak ditentukan mas kahwin yang lain selain pembebasannya. Pendapat pertama tadilah yang lebih sahih. Walaupun Hafiz Ibn Hajar menganggap nukilan At-Tirmizi bahawa Imam Asy-Syafi'i juga termasuk dalam golongan ulama yang membolehkannya seperti Imam Ahmad dan Ishaq sebagai salah satu perkara ganjil dan pelik kerana ia bercanggah dengan apa yang dinaskan oleh Syafi'i sendiri dan bercanggah juga dengan pendapat Syafi'iyah secara umumnya. Namun beliau, yakni Hafiz Ibn Hajar juga berkata, Ibn Hazm juga menukilkan
daripada Asy-Syafi'i seperti yang dinukilkan oleh At-Tirmizi itu. Mungkin sekali ada dua pendapat Asy-Syafi'i dalam masalah ini sekurang-kurangnya. Dan apa yang dinukilkan oleh At-Tirmizi daripada Asy-Syafi'i di dalam kitab sunannya, kebanyakannya adalah qaul qadim. Beliau melalui beberapa riwayat. Okay. Jadi itulah nota kedua bagi hadis ini. Dan yang lain-lain itu lebih kurang sama lah. Lebih kurang. Yang seterusnya ni lebih kurang sama lah dengan yang tadi. Jadi perbincangannya pun begitu juga. Mas kahwinnya adalah kemerdekaan dirinya. Apa mas kahwinnya? Mas kahwinnya adalah kemerdekaan dirinya. Jadi perbuatan Nabi memerdekakan itu sendiri. Itulah yang dijadikan sebagai mas kahwin. Jadi mas kahwin itu menunjukkan ini dia bukan al-wahibah nafsaha lin-nabi. Bukan perempuan yang menyerahkan dirinya kepada Nabi. Yang tadi kita baca tadi dalam surah Al-Ahzab, disebutkan khalisatan laka min dunil mu'minin. Ini khusus untukmu. Sebab apa? Sebab ada juga mas kahwin. Tapi kalau perempuan yang menyerahkan diri dia, yang dibenarkan dalam Quran, dalam surah Ahzab tadi, dia tak ada mas kahwin. Tak perlu mas kahwin pun. Jadi bila sebut mas kahwin ni maknanya ini perkahwinan biasa. Jadi bila perkahwinan biasa, bolehkah perbuatan memerdekakan hamba kita tu dijadikan sebagai mas kahwin untuk berkahwin dengannya? Ini satu masalah khilaf. Satu masalah khilaf yang kita baca dalam nota yang pertama tadi. Satu masalah ni dalam nota tadi. Ni kan hadis ini menunjukkan pembebasan Safiyah sendirilah yang dijadikan sebagai mas kahwin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai mas kahwinnya, mas kahwin Safiyah itulah. Jadi tidak ada mas kahwin lain yang diberikan. Tak ada nas, tak ada bukti, tak ada dalil bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan mas kahwin kepadanya mas kahwin yang lain. Walaupun dari segi ijtihad para ulama, imam-imam mazhab tu ada khilaf, mereka faham daripada ayat ni mesti ada. Cuma tidak disebut oleh Anas di sini. Sebab apa? Antabtaru bi amwalikum. Pada syarat untuk jadi mas kahwin dia kena berupa harta benda yang dianggap sebagai harta benda, ada nilainya, ada harganya. Yang macam tu. Ikutlah apa-apa pun tak kira, tapi harta lah. Sebab itulah dalam hadis yang lain kan kita selalu dengar, iaitu Nabi SAW kata kepada orang itu bila dia nak kahwin, iltamis walau khataman min hadid. Pergilah cari walaupun sebetuk cincin daripada besi. Maknanya yang boleh dijual, ada nilai dia lah, ada harga dia. Itulah dipanggil amwal. Jadi ini memerdekakan hamba itu bukan harta. Bukan harta. Jadi dalam masalah ni ada khilaf. Jadi kalau kita tengok di sini, ramai ni. Ada khilaf sekumpulan ulama tabi'in seperti Sa'id bin Musayyab, Hasan Basri, Ibrahim An-Nakhai, Tawus dan Az-Zuhri, ini semua tabi'in berpendapat boleh. Ini boleh. Jadi ada khilaf lah macam sahabat berkahwin dengan mengajar Quran. Mengajar Quran. Itu diperbolehkan oleh sebahagian ulama, tapi sebahagian yang lain tidak membolehkan. Mereka kata itu hanya khusus untuk sahabat itu sahaja. Sebab kita tak boleh tinggalkan Al-Quran. Al-Quran ini yang paling utama dalam apa perkara pun. Jadi Al-Quran ini Allah sebut amwal, harta. Itu yang disebutkan. Jadi bila kena harta tu, dia kena harta lah. Perbuatan tadi